Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar semua anak-anak murid pada hari ini? InsyaAllah, Ustazah akan menyambung pembelajaran kita ataupun mengulang kaji pembelajaran kita yang mana Ustazah rasa kita dah pernah belajar pada tahun 1 dan sekiranya ada pelajar yang ada terlepas untuk pembelajaran bagi makhraj huruf. Okey, insya-Allah pada hari ini kita akan tengok secara sepintas lalu makhraj huruf bagi setiap huruf-huruf hijaiyah ini. Okey, murid-murid, seperti yang kita tahu, setiap huruf yang keluar daripada rongga ataupun kita punya lidah ni, mulut kita ni, terdapat dia punya tempat keluar yang tersendiri. Bukan semua huruf-huruf ni adalah mempunyai tempat keluar yang sama. Tapi mempunyai tempat keluar yang berbeza. Okey, insya-Allah. Jadi pada hari ini kita akan tengok secara sepintas lalu apakah dia makhraj huruf. Okey, insya-Allah. Makhraj huruf ni terbahagi kepada 5 bahagian, iaitu yang pertama kita boleh lihat di sini ialah al-halqu. Okey, al-halqu. Yang kedua pada bahagian al-jawf. Yang ketiga pada bahagian al-lisanu. Yang keempat kita boleh lihat di sini ialah al-syafatain. Okey, dan yang kelima ialah al-khayshum. Okey, so murid-murid kat sini kita boleh lihat ada 5 makhraj huruf yang perlu kita tahu. Okey, yang perlu kita biasakan diri dengan makhraj huruf ni. Okey, seperti yang kita lihat tadi, yang pertama ni ialah al-halqu, iaitu makhraj huruf yang keluarnya huruf-huruf hijaiyah daripada kerongkong. Okey, iaitu dipanggil al-halqu. Okey, cuba kita sebut sama-sama. Al-halqu. Sekali lagi, al-halqu ataupun al-halq. Ataupun dalam bahasa Melayunya kita boleh sebutkan dia dengan kerongkong. Okey, seterusnya yang kedua ialah bagi rongga mulut dan rongga kerongkong, iaitu al-jawf. Tadi kita tengok kerongkong saja. Yang di sini pula ialah dah termasuk kepada bahagian rongga kerongkong dan rongga mulut. Okey, rongga mulut dan rongga kerongkong. Apa agak-agaknya huruf-hurufnya? Sebentar lagi kita akan tengok. Okey. Jadi bagi al-jawf ni, nama dia ialah al-jawf. Kita sebut sama-sama. Al-jawf. Sekali lagi, al-jawf. Ataupun dalam bahasa Melayunya dipanggil sebagai rongga mulut dan rongga kerongkong. Okey, seterusnya kita tengok yang ketiga, iaitu al-lisan. Al-lisanu ataupun al-lisan. Dalam bahasa Melayunya dipanggil lidah. Okey, jom kita cuba sama-sama sekali lagi sebutkan. Yang ketiga ialah al-lisan. Sekali lagi, al-lisan ataupun dalam bahasa Melayunya adalah lidah. Okey, baiklah, seterusnya yang keempat ialah asy-syafatain. Asy-syafatain iaitu dua bibir mulut. Dua bibir mulut kita tu. Di sini. Dua bibir mulut kita iaitu di bahagian mulut. Asy-syafatain. Okey, di bahagian asy-syafatain ni akan ada huruf-huruf dia juga. Sebentar lagi kita akan tengok apakah dia huruf-huruf hijaiyah yang keluar daripada dua bibir kita tu. Okey, dua mulut. Okey, dua bibir lah. Asy-syafatain. Okey, dan seterusnya yang terakhir ialah al-khayshum. Sekali lagi sebutan. Al-khayshum. Al-khayshum iaitu bahasa Melayunya adalah hidung. Okey, huruf-huruf ni adalah dikeluar daripada kita punya hidung. Ada 2 sahaja huruf dia. Sebentar lagi kita akan tengok. Okey, kelas. Jadi sekali lagi kita ulang, ada 5 makhraj huruf. Yang pertama ialah al-halq. Yang kedua al-jawf. Yang ketiga al-lisan. Yang keempat asy-syafatain. Dan yang kelima al-khayshum. Okey, bagus. Okey, sekali lagi kita sebutkan. Okey, al-halqu, kerongkong. Al-jawf, rongga mulut dan rongga kerongkong. Yang ketiga, al-lisan, lidah. Yang keempat, asy-syafatain, dua bibir atau dua mulut.
Dan yang kelima, al-khayshum, iaitu hidung. Okey. Jadi belajar, kita boleh lihat di sini, ini adalah contoh-contoh ataupun huruf-huruf yang terdapat. Okey, inilah dia huruf-huruf yang keluar daripada makhraj-makhraj, huruf-huruf yang keluar daripada makhraj huruf. Daripada makhraj kita dekat kawasan-kawasan yang tadi telah pun kita sebutkan. Okey, kat sini dia tidak ikut susunan seperti yang kita belajar tadi, tapi tak apa, kita akan susunkan dia. Okey, pertama sekali kita lihat pada al-halku. Sebab apa Ustazah suka ikut susunan dia? Okey, tak apa, hari ini kita akan tengok secara sepintas selalu. Sebab apa? Nanti Ustazah akan buat ulangan kepada pelajar supaya kita dapat membiasakan diri dengan makhraj-makhraj huruf ini. Okey, bagi yang dah pun biasa ataupun dah tahu dengan lebih jelas, Ustazah ucapkan Alhamdulillah. Dan mana yang rasa macam, oh, ini adalah satu penambahbaikan yang bagus. Okey, dan juga Alhamdulillah. Okey, jadi pertama sekali kita lihat pada al-halqu ataupun rongga kerongkong. Ingat, kata kunci di sini ialah al-halqu. Halqu, iaitu bersamaan dengan halkum. Itu boleh dikatakan sebagai maksud bagi al-halku, mana kita boleh kaitkan dengan halkum, iaitu di kawasan kerongkong kita, yang mana huruf-huruf yang keluar daripada kerongkong kita. Okey, pada peringkat yang pertama, kita akan lihat di sini huruf dia ialah hamzah dan huruf ha. Hamzah dan ha. Okey, ataupun kita boleh letakkan pada peringkat pangkal kerongkong kita, iaitu a, ha. Cuba sekali lagi. A, ha. Okey, bagus. Yang kedua ialah, huruf dia ialah ha, a. Ataupun ha dan ain. Jadi, bila kita bariskan dia, sebutan dia adalah ha, a. Ha, a. Okey, bagus. Seterusnya, pada makhraj huruf, bagi huruf kha dan gha. Ataupun kha dan ghain. Okey, bila dibariskan, huruf dia menjadi kha, gha. Okey, boleh. Jadi kita cuba ulang daripada a, ha. Okey, kita bariskan siap-siap ya. A, ha. Kita boleh rasa getaran pada halkum kita ataupun pada kerongkong kita. A, ha. Yang kedua, ha, a. Yang ketiga, kha, gha. Okey. Okey kelas, untuk hari ini kita akan lihat pada huruf al-halku. Al-halku. Okey. Ataupun al-halq. Okey. Iaitu pada huruf-huruf yang ada di bahagian kerongkong kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua kita lihat pada rongga, kerongkong dan mulut. Okey. Bagi al-jawf. Al-jawf. Ini mudahlah pada Ustazah. Sebab apa? Al-jawf ni hanya ada 3 huruf je. Yang mana kita kenali huruf-huruf dia ni sebagai huruf mad. Betul tak? Kita kenali huruf-huruf dia ni sebagai huruf mad. Tengok tu. Iaitu ada 3 sahaja huruf dia, iaitu alif, waw dan ya. Alif, waw dan ya. Okey. Itu ialah huruf-huruf yang berada di bahagian al-jawf. Alif, waw dan ya. Bila kita sebut, kita dapat rasa dekat bahagian kita punya rongga mulut dan rongga tekak kita. Huruf tersebut keluar. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga kita lihat pada al-lisanu. Al-lisan, iaitu pada lidah. Okey, pada lidah ni pada Ustazah, ia mempunyai huruf yang banyak. Okey, tapi adalah mudah untuk kita ingat. Sebab apa? The balance daripada empat makhraj tadi, selebihnya adalah pada bahagian al-lisan. Okey, sebagai contoh kita cuba sebutkan sama-sama huruf-huruf yang berada pada bahagian lisan. Al-lisan. Okey, kita cuba. Yang pertama, qaf. Kedua, kaf. Seterusnya, dot. Lam, ra. Nun, ta, dal. Ta, zai, sin, sad. Tha, dha, dha, jim, shin,
dan ya. Al-lisan. Okey, sebenarnya untuk al-lisan ni juga ada pangkal-pangkal dia. Pangkal lidah, di pertengahan lidah, lepas tu di hujung lidah ada pangkal dia. Tapi tak apa, hari ni Ustazah akan bagi secara sepintas lalu dahulu. Jangan risau sebab apa, Ustazah akan bagi penerangan lebih detail nanti pada kelas akan datang. Okey. Dan seterusnya, yang keempat ialah pada asyafatain, iaitu pada dua bibir. Yang ini pun senang juga. Dua bibir, iaitu huruf yang pertama kita tengok huruf dia fa. Cuba sebutkan. Fa. Kita dapat lihat yang mana fa. Nampak tak kita dapat sebutkan huruf fa tu di bahagian kita punya hujung bibir kita tu. Okey. Fa. Seterusnya huruf waw. Kita tengok yang ni. Seterusnya huruf waw. Tadi kita nampak dah dekat sini ada huruf waw dah Ustazah. Okey, dekat sini dia tunjukkan huruf dia huruf waw. Ba dan mim. Okey. Fa, waw, ba dan mim. Okey, itu adalah huruf bagi makhraj huruf bagi yang keempat, iaitu asyafatain. Okey. Seterusnya kita lihat pada makhraj huruf yang kelima, iaitu al-khayshum. Al-khayshum. Okey, al-khayshum tadi yang seperti Ustazah tunjukkan, ada dua sahaja huruf dia, iaitu huruf nun dan huruf mim. Nun dan huruf mim. Okey kelas, insya-Allah hari ini Ustazah akan kongsikan seperti yang Ustazah kongsikan pada hari ini hanyalah sebagai satu penambah titik tambah untuk ilmu kita bagi makhraj huruf. InsyaAllah jika tiada aral pada minggu hadapan, Ustazah akan sambung lagi makhraj huruf kita ni dengan lebih mendalam lagi pada setiap pangkal-pangkal. Contoh al-halqu ada pangkal-pangkal dia tu, seperti huruf hamzah, ha, ain, kha, ghain, semua tu ada pangkal-pangkal dia. Dan seperti al-lisan pun sama juga, ada pangkal-pangkal huruf dia. InsyaAllah pada kelas akan datang kita akan pergi dengan lebih mendalam lagi bagaimanakah cara untuk menyebut makhraj huruf ni dengan betul. Okey, kenapa Ustazah tekankan di sini mengapa kita perlu menyebut setiap huruf ni dengan betul? Kerana jika kita membaca Al-Quran ataupun membaca Al-Quran dengan tidak menjaga makhraj huruf, okey, ia akan menyebabkan bacaan kita akan menjadi tidak sempurna. Dan sebagai contoh, jika kita baca Al-Fatihah dalam solat, sepatutnya sebutan dia adalah Alhamdulillahirabbilalamin. Tapi kita baca dia dengan Alhamdulillah. Walaupun sama, kita telah pun mengubah huruf tersebut. Sebutan huruf tersebut secara tidak langsung kita telah pun mengubah maksud bacaan tersebut. Jadi itu akan menyebabkan bacaan dalam solat kita adalah salah dan dikhawatiri atau dibimbangi solat kita tidak sah dan tidak diterima. Jadi adalah penting untuk kita di peringkat awal ni untuk mengetahui ataupun menyebut huruf-huruf tersebut dengan makhraj yang betul. Okey, insya-Allah Ustazah, insya-Allah murid-murid semua. Okey, sekian dulu perkongsian Ustazah pada hari ini. Insya-Allah Ustazah akan sambung lagi dengan lebih details ulang kaji kita untuk makhraj huruf pada minggu hadapan dengan lebih terperinci. Jadi, apa yang Ustazah nak minta di sini ialah murid-murid sila lihat nota yang Ustazah berikan ni, nota yang makhraj huruf yang ni, Ustazah nak minta murid-murid semua untuk salin dalam buku tulis. Jika tidak salin, boleh juga di print atau tampal di dalam buku tulis masing-masing. Okey, jadi sebab Ustazah nak murid-murid semua ambil nota ataupun ambil tahu, ambil cakna untuk kita punya nota pada hari ini, iaitu makhraj huruf ni. Okey, Ustazah nak anak murid semua tahu huruf-huruf yang keluar pada bahagian-bahagian tersebut. Dan lepas ni Ustazah akan pergi dengan lebih mendalam. Jadi
Ambil nota yang ni, nota yang kedua ni, salinkan di dalam buku tulis masing-masing ataupun boleh print. Apa-apa juga cara boleh, ataupun murid-murid boleh buat peta buih masing-masing dengan peta minda masing-masing yang lebih menarik atau lebih cantik. Okey, insya-Allah, dan kemudian boleh hantarkan pada GC untuk Ustazah semak. Yang mana semua telah pun mengambil bahagian ataupun mengambil cakna untuk nota kita pada hari ini. Okey, sekian sajalah Ustazah perkongsian Ustazah pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.